Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Tuan-tuan muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu pertemuan insya-Allah yang akan menghadiahkan kepada kita ganjaran-ganjaran yang baik, karena kita bertemu di dalam ruang majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Harapan kita juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita, menghindarkan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan sekiranya kita ditimpa dengan sebarang musibah, kita terimalah ia sebagai suatu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian-ujian sedemikian akan terus menambah rasa dekat kita kepada Allah, rasa hampir kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada bulan yang lalu kita membicarakan tentang pemergian almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah. Hari ini hampir atau lebih 40 hari beliau telah meninggalkan kita. Dan saya mengambil kesempatan insya-Allah bermula pada pagi ini kita akan memulakan pembacaan suatu buku yang baru saja diterbitkan pada awal Oktober 2021 baru-baru ini. Yang buku ini telah dicetak untuk pertama kalinya sempena dengan sambutan Maulid bagi tahun 1443 Hijriah baru-baru ini, dan ia telah dibacakan oleh almarhum pada sambutan Maulid Akbar yang diadakan di Pondok Pesantren Yasin Banjarbaru Indonesia pada bulan 10 baru-baru ini, yakni sekitar 2 minggu sebelum kewafatan almarhum ayahanda Syekh Ahmad Fahmi Zamzam.
Jadi buku ini adalah cetakan yang cetakan baru yang mudah-mudahan hasil pembacaan kita bersama akan mengalirlah ganjaran-ganjaran yang baik kepada almarhum yang telah meninggalkan jasa yang cukup besar dalam dunia dakwah, dunia keilmuan kepada kita semua, insya-Allah. Saya dah bawa sikit 40 naskah. 40 naskah. RM RM15. Tuan-tuan yang nak memiliki buku ini boleh ambil. Kalau nak pegang tulis pun boleh. Untuk kita sama-sama menghadamkan buku ini ataupun kitab ini dari awal hingga akhirnya, insya-Allah. Yang buku ini dengan tajuknya Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, versi periwayatan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang disunting dan disempurnakan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah, yang dipetik daripada kitab Sairus Salikin susunan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Kut ada yang bilang tengok aku belah perempuan sikit. Tadi 40 ke 20? 40 kan? 40. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tak cukup saya kira, tapi kalau ada lagi yang berhajat, insya-Allah saya akan minta untuk mereka bawa mic kepada kita, insya-Allah, dan saya bawa pada bulan yang akan datang. Kita mulakan pembacaan kita pada muqaddimah pentahqiq Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah pentahqiq Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencucurkan rahmat dan kurnianya kepada kita. Salawat dan salam sentiasa tercurah untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan keluarganya serta para pengikutnya sampai ke akhir zaman. Dalam lembaran buku ini akan dipaparkan Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip dari kitab Sairus Salikin juzuk 2 bab ke-10 yang mengandungi adab-adab kehidupan dan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia sebagai contoh terbaik untuk umatnya. Apakah lagi asal kitab ini adalah dari hasil karya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali Lubab Ihya Ulumuddin yang terkenal dengan konsep tarbiyah, tazkiyahnya
yang telah diakui oleh para ulama ketokohannya dalam bidang ini. Maka di sini kita akan dapat melihat petikan-petikan beliau dan sentuhan-sentuhan yang sangat berfaedah untuk pembinaan rohaniyah dan kepribadian kita. Ditambah pula dengan ketokohan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, yang terkenal memahami dasar-dasar pemikiran Al-Ghazali sebagai penterjemah kepada karya tersebut. Apa yang diharapkan, semoga dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, buku ini dapat memberi manfaat untuk kita semua dan dapat menambah pengenalan dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sengaja berinisiatif untuk menerbitkan bab ke-10 ini sebagai sebuah buku secara berasingan dari kitab Sairus Sadikin juzuk 2, bagi memudahkan lagi para pembaca untuk mendapat faedah daripadanya. Semoga kita semua senantiasa mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalam. Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, Pondok Pesantren Yasin, Guntung Manggis, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 22 Syawal 1439 Hijriah, 6 Julai 2018. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, buku ini disiapkan ataupun mukaddimahnya ditulis lebih awal oleh almarhum dan ia digunakan secara tidak bercetak di dalam majlis-majlis yang terkait dengan majlis memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia menjadi suatu perkara yang amat disukai oleh almarhum. Bila ada jemputan-jemputan tentang yang terkait dengan maulid, itu adalah suatu hal yang pasti tidak akan ditolak oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini untuk beliau hadir dan beliau bersama dalam majlis-majlis seperti itu. Dan ini menunjukkan betapa kecintaan beliau kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, usaha-usaha beliau untuk menuruti segala apa yang terkandung dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupan baginda, dari sudut soal kepribadian, soal amalan-amalan, pengamalan sunnah, itu menjadi suatu kegemaran kepada almarhum Syekh Ahmad Fahmi sendiri. Dan kalau kita melihat buku-buku dan karya-karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan juga kitab dan karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani adalah antara dua tokoh yang disentuh langsung oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi, di mana kitab Sairus Salikin itu adalah suatu bentuk terjemahan yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Samad, dan buku itu ataupun kitab itu menjadi pembacaan dan menjadi bahan kuliah kepada almarhum Syekh Ahmad Fahmi sejak daripada beliau mula menjejakkan kaki ke negara kita Malaysia ini pada 1984, dan beliau memulakan siri kuliah beliau di Ma'had Derang itu dengan menggunakan kitab Sairus Sadikin karangan ataupun susunan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Riwayat hidup Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah di antara pemikir Islam yang ulung dan telah mendapat gelaran dalam kalangan kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali ini
Beliau adalah ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Imam Al-Ghazali ini adalah ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan beliau juga punya pandangan dan pendapat beliau tentang mazhab ini. Tetapi jarang-jarang kita mendengar perbahasan ilmu fiqh itu mengambil pandangan daripada beliau, kerana Imam Al-Ghazali ini, ketokohan beliau lebih menonjol dari sudut pemikiran Islam beliau dan juga dari sudut kesufian beliau. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan kesufian itu lebih menonjolkan ketokohan Imam Al-Ghazali mungkin berbanding dengan perbahasan beliau dalam bidang fiqh. Tapi kalau kita baca kitab-kitab fiqh secara mendalam, kita akan menemukan pandangan-pandangan daripada almarhum daripada Imam Al-Ghazali sendiri yang digunakan oleh para ulama dalam membahaskan hal-hal yang berkait dengan ilmu-ilmu fiqh ini. Beliau bukan hanya terkenal dalam kaum muslimin, bahkan dalam kalangan orang-orang yang bukan beragama Islam. Ilmunya sangat luas, pengalaman dan keahliannya di bidang ilmu tasawuf dan juga pembentukan rohani sudah menjadi ciri-ciri keunggulannya. Sementara kitab Ihya Ulumuddin yang beliau tulis telah diakui kehebatan dan keagungannya oleh kawan dan lawan. Jadi macam kita lah, selain daripada kitab-kitab lain yang ada, cuba kita tengok kitab-kitab kadang-kadang di rumah orang tua-tua kita, kitab Ihya Ulumuddin itu mesti ada. Kitab Ihya, dan kitab itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kita mudah faham, kita baca dan kita mudah faham. Ia menjadi suatu bahan rujukan, bahan bacaan yang cukup rapat dengan jiwa kita, cukup rapat. Jadi bila sebut Imam Al-Ghazali ini memang cukup rapat dengan kita. Sebab itu nama-nama kita pun ramai yang nama Ghazali, kan, yang mengambil daripada nama tokoh ini, yakni tokoh Imam Al-Ghazali. Walaupun nama asal dia bukan Al-Ghazali, nama asal dia apa? Nama asal Imam Al-Ghazali ini adalah Muhammad ibn Muhammad. Nama dia Muhammad, ayahnya Muhammad, tok wan dia pun Muhammad. Kita tak buat begitu malam tu. Roslan bin Roslan, dia tak buat begitu. Ibuh nama kita. Bahkan kalau pak menekan nama lagu tu, anak kita pun kita tak boleh lagu tu. Tapi tidak bagi mereka pada ketika itu. Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Beliau dilahirkan di kampung yang nama dia Ghazalah. Itu yang nama dia Al-Ghazali itu sebab dinisbahkan kepada kampung beliau yang bernama Ghazalah, di kawasan Tus, sebuah daerah yang ada di utara Iran. Sebuah daerah yang berada di utara Iran. Beliau dilahirkan dari sebuah keluarga yang miskin tetapi sangat kuat beragama. Keluarga yang miskin tetapi sangat kuat beragama. Beliau dilahirkan dan oleh kerana orang tuanya meninggal dunia ketika Imam Al-Ghazali masih kecil, maka beliau terpaksa menghadapi bermacam-macam kesusahan dan cubaan. Namun kesusahan dan getir pahit yang beliau alami di dalam usaha mencari ilmu di waktu kecil ini sangat banyak memberikan pengalaman kepada beliau, kepada kehidupan beliau di masa tua. Jadi biasa kita pun macam tu lah. Kita duk cerita dekat anak-anak kita betapa susahnya kita dulu. Kita cerita ke anak-anak kita, sekolah kecil ni dulu ni tak macam lah ni. Banyak benda ada, mudah. Nak makan pun tunggu di rumah saja. Kita main telefon saja, hantar makanan mai rumah. Dulu kena keluar kayu gerek pergi cari.
Nak makan apa? Orang Pulau Keti tak panggil gerek, dia panggil beskat. Beskat. Dan ternyata kehidupan kita yang susah, payah, sukar, banyak benda tak ada dulunya, itulah yang membina watak kita, membina pengalaman kita, yang akhirnya bila kita sampai masa di hari tua kita, di hari dewasa kita, kita lebih matang dalam kita menyusun corak kehidupan kita. Kita lebih banyak memikirkan soal mana yang perlu, mana yang lebih perlu, mana yang tidak perlu. Itu semua hasil daripada pengalaman kehidupan kita yang dulu. Pada mulanya Imam Al-Ghazali rahimahullah belajar di kampungnya dengan seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Ar-Razqani rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya ke Khurasan. Di mana Khurasan ini tuan-tuan? Di Uzbekistan. Di Uzbekistan, daerah satu kawasan yang nama Khurasan ini telah tercatat sejak dulu. Tercatat sejak dulu nama Khurasan ini. Bagaimana ia dibuka oleh tentera Islam yang diketuai oleh Qatadah. Itu kisah tentang pembukaan kota Khurasan. Dan di Khurasan ini lahir juga para ulama-ulama lain. Ulama-ulama seperti Imam Al-Bukhari juga datang dari daerah itu. Seperti Imam Muslim juga datang dari kawasan itu, Ain-Naisabur. Dan Syekh Ahmad Fahmi menceritakan dalam buku yang saya tunjukkan pada pertemuan kita yang lalu, beliau pernah sampai ke daerah itu untuk mencari kesan-kesan kehidupan Imam Al-Ghazali dan juga tokoh-tokoh imam yang lain, termasuk Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan di sana Imam Al-Ghazali berguru dengan Syekh Abu Nasr Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala. Setelah itu Imam Al-Ghazali melanjutkan pelajaran ke Naisabur dan berguru secara khusus dengan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Oleh kerana kesungguhan dan kepandaiannya, maka Imam Al-Haramain telah pun menggelarkannya sebagai Bahrun Mudqiq, artinya lautan luas yang tidak bertepi. Ini tuan-tuan yang saya sebut dalam pengkisahan tentang almarhum Syekh Ahmad Fahmi. Diceritakan beliau pernah ditawarkan dengan anugerah tokoh Maulidur Rasul oleh kerajaan negeri Kedah sekitar tahun 90-an. Pernah ditawarkan suatu kedudukan yang dipanggil kursi Syekh Ahmad Fahmi di Queen College University Islam ini, yang lain nama dia Unisham. Masa tu daripada masih lagi berada di Al-Ustaz, nak bagi satu kedudukan, satu penghormatan kerana ketokohan dan keilmuan beliau. Tapi kedua-dua tawaran itu ditolak dengan baik oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi. Kerana bagi dia kata cukuplah bagi seorang pelajar ini, cukuplah bagi seorang pelajar yang ia mendapat anugerah daripada guru dia, dan anugerah dari guru itu ataupun gelaran yang diberikan oleh seorang guru kepada seorang pelajar dan murid itu adalah anugerah yang paling besar berbanding dengan gelaran ataupun anugerah yang diberi oleh orang-orang lain. Maka bagi Syekh Ahmad Fahmi, anugerah yang beliau terima daripada guru beliau dengan memberikan gelaran An-Nadwi, kemudian diberikan pula dengan gelaran Al-Maliki, itu adalah suatu gelaran yang sudah cukup besar artinya kepada kehidupan seorang pelajar itu. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ternyata juga beliau telah mengalami suatu keadaan yang sama,
apabila guru beliau sendiri telah pun memberi suatu pujian dan gelaran kepada Imam Al-Ghazali dengan gelaran lautan luas yang tidak bertepi, kerana kepandaian dan kecerdikan Imam Al-Ghazali pada ketika itu. Apabila Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah meninggal dunia pada tahun 478 Hijrah, maka Imam Al-Ghazali pergi ke Al-Mu'askar dan bertemu dengan Menteri Nizamul Mulk yang sangat menaruh minat terhadap ilmu dan para ulama. Jadi menteri, kemudian menteri ini minat kepada ilmu. Jadi menteri, kemudian menteri ini minat untuk dekat dengan para ulama. Maka beruntunglah rakyat yang berada di bawah naungan menteri tersebut. Karena kita macam kita duk tahu, dasar-dasar kita, polisi-polisi kita naik seorang menteri, ada dasar dan polisi dia yang baru, ada pendekatan dia yang pastinya berbeza dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Untungnya rakyat, untungnya kita, kiranya menteri itu punya kecintaan yang kuat terhadap ilmu, punya kecintaan yang kuat terhadap ulama, dan punya kecintaan yang kuat terhadap untuk membangunkan Islam, maka pastinya ia akan mendapat keuntungan daripada minat dan kecenderungan itu adalah rakyat yang berada di bawah naungan menteri tersebut. Kalau menteri itu jenis dia, jenis orang kata apa, jenis enjoy, happy go lucky, itulah yang akan menjadi pembawakan dia dalam sistem dia. Dia pun akan ajak rakyat buat lagu tu lah. Setelah wazir yang bermaksud menteri itu mengetahui kebolehan Imam Al-Ghazali, beliau terus saja melantik Imam Al-Ghazali ini sebagai mahaguru di Madrasah Nizamiyah Baghdad, di Baghdad ni. Sedangkan Imam Al-Ghazali pada masa itu baru saja berusia 34 tahun. Baru saja berusia 34 tahun. Ini adalah satu kedudukan yang paling tinggi dalam bidang ilmu agama dalam dunia Islam pada waktu itu, yang belum pernah disandang oleh seorang ulama yang masih muda seperti Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan teruslah beliau menjadi mahaguru di madrasah ini, dan sedikit demi sedikit kedudukan beliau bertambah kuat dan pengaruhnya bertambah besar, sehingga penghormatan yang diberikan kepada beliau melebihi daripada penghormatan yang diberikan kepada pihak istana dan penguasa. Beliau mengajar di istana, beliau mengajar di madrasah ini lebih kurang 10 tahun. Setelah itu timbul di hati Imam Al-Ghazali satu keinginan yang sangat mendesak untuk meninggalkan kedudukan yang tinggi ini. Maka pada tahun 488 Hijrah beliau pergi meninggalkan Baghdad dan meninggalkan segala kekayaan, pangkat, penghormatan, untuk seterusnya beliau melazimkan diri mempelajari dan menghayati ilmu tasawuf dan penyucian jiwa, dan beliau terus beruzlah dan berhadap pada dirinya sendiri. Sampai masa Imam Al-Ghazali kata dia dah rasa dia perlu tinggalkan apa yang sedang beliau terima pada ketika itu, dari sudut pangkat, dari sudut kemewahan, dari sudut kedudukan, jadi tokoh besar, dihormati, disanjungi, dengan beliau memilih untuk beliau menghayati dan mendalami ilmu tasawuf dengan memilih untuk beruzlah. Pada mulanya beliau pergi ke Damaskus, negeri Syam, Syria, dan beruzlah di sana lebih kurang 2 tahun. Ya, nanti Ustaz Aswad balik kita suruh dia cerita. Dia tak potong gelang lagi. Esok baru potong gelang. Duduk karantin seorang-seorang dia di bilik di rumah tetamu di Ma'had Al-Iman. Beliau ke Syria lebih kurang 3 minggu. Ada catatan yang beliau telah sediakan, dan insya-Allah boleh jadi akan ada perkongsian yang cukup baik dengan kita. Hasil daripada jauhlah beliau, hasil daripada lawatan beliau ke Syria untuk bertemu dengan beberapa pusat pengajian, bertemu dengan para masyayikh di sana untuk
kami usahakan menyambung antara ma'had-ma'had yang ada di Malaysia ini dengan ma'had-ma'had yang berada di bumi Syam, Syria. Selepas Imam Al-Ghazali duduk 2 tahun di Syria, beliau kemudiannya pergi menunaikan haji ke Makkah Al-Mukarramah dan ziarah Madinah Al-Munawwarah dan juga Bandar Quds, yakni di Palestin. Kemudian beliau kembali ke Syria dan beruzlah di Masjid Damaskus Al-Jami' Al-Umawi, dan di sanalah beliau mulai mengarang kitab beliau yang masyhur, iaitu Ihya Ulumuddin. Dan tempat yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala untuk beruzlah itu sampai sekarang masyhur dengan sebutan Zawiyah Al-Ghazaliyah, artinya sudut Imam Al-Ghazali, iaitu di sudut belakang sebelah kanan masjid. Kita menghadap ke arah kiblat ini. Zawiyah Al-Ghazaliyah ni duduk di sebelah belakang sana, sebelah kanan, sebelah belakang, sebelah kanan. Kalau tuan-tuan membaca kitab Bidayatul Hidayah yang diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi, Syekh Ahmad Fahmi masukkan dalam mukaddimah beliau menamatkan dan menghabiskan sesi penterjemahan beliau di sudut itulah, di sudut Al-Ghazaliyah itu, mengambil berkat tempat Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Syekh pergi ke Syria pada 1992. Syekh menamatkan penterjemahan itu di sudut itu. Mudah-mudahan ada keberkatan di tempat yang penuh berkat itu. Mudah-mudahan ada manfaat daripada ilmu yang telah beliau usahakan. Setelah itu Imam Al-Ghazali rahimahullah pulang kembali ke kampung asalnya, yakni di Tus, dan tinggal di sana lebih kurang 6 tahun. Pada tahun 499 Hijrah, beliau diminta oleh Fakhrul Mulk, anak kepada Nizamul Mulk, supaya beliau dapat mengajar di madrasah Nizamiyah yang ada di Naisabur. Maka oleh kerana Imam Al-Ghazali memandang bahawa beliau bukan hanya diciptakan untuk membimbing dirinya sendiri, tetapi juga untuk membimbing orang ramai, maka beliau bersedia memenuhi panggilan Fakhrul Mulk untuk mengajar di madrasah Nizamiyah di Naisabur. Jadi kita ni tuan-tuan, kita hidup ni bukan untuk diri kita saja. Macam Imam Ghazali sebut, dia tidak hidup sekadar untuk membimbing diri sendiri. Pastikan kita saja jadi baik, orang lain pandai-pandailah. Kadang-kadang sampai anak isteri pun kita tak mampu untuk kita betulkan mereka. Kita kata biar pergi kita, sudahlah. Sedangkan tujuan kita ialah tujuan yang kalau kita lihat bagaimana ciri-ciri dan watak umat terbaik itu, bagaimana yang Allah sebut kuntum khaira ummah, ialah kita sentiasa mengajak orang buat baik. Al-amru bil ma'ruf, menyeru untuk orang lain melakukan kebaikan. Wan nahyu 'anil munkar, dan kita juga mencegah, berusaha mencegah daripada berlakunya kemungkaran. Setelah setahun tuan-tuan, setelah setahun, yakni pada tahun 500 Hijrah, terjadi pembunuhan terhadap Fakhrul Mulk. Fakhrul Mulk ini dibunuh dan terjadi kekacauan di dalam negeri. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah memilih untuk pulang, untuk balik semula ke kampung asalnya di Tus. Lalu beliau mengasaskan sebuah madrasah dan zawiyah berhampiran dengan rumah kediaman beliau. Maka sejak saat itu beliau hanya mengajar di situ dan menghabiskan umurnya dengan mengajar, mengarang dan mendidik murid-murid yang datang mengaji di madrasahnya, sehingga beliau dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada tahun 505 Hijrah, dan jenazah beliau dikuburkan di Tabran, Tus. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menghikayatkan daripada Imam Ahmad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Siapa Imam Ahmad ini? Ialah saudara kepada Imam Al-Ghazali, yang menceritakan peristiwa kematian Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala.
Berkata Imam Ahmad, setelah terbit fajar hari Isnin 14 Jamadil Akhir, kita dah masuk Jamadil Awal kan, ini berlaku pada 14 Jamadil Akhir, saudaraku yakni Imam Al-Ghazali berwudu dan terus sembahyang subuh. Bila dah masuk, dah terbit fajar, kata Imam Ahmad, saudara dia yakni Imam Al-Ghazali telah berwudu dan terus sembahyang subuh. Setelah sembahyang, beliau berkata, bawa ke sini kain kafanku. Lalu beliau mengambil kain kafannya sambil berkata, aku telah bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Setelah itu beliau melunjurkan kakinya menghadap kiblat dan beliau terus menghembuskan nafasnya yang terakhir untuk memenuhi panggilan Tuhannya dengan penuh ketenangan. Tuan-tuan tengok para ulama ini, kematian mereka penuh kesediaan, menanti-nanti saat untuk mereka dipanggil dan dijemput untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam yang saya sebut, kematian para ulama ini hakikatnya yang terkejut kita. Kita terkejut, Allahu Akbar, Syekh tak ada dah, no. Syekh tak ada dah. Sedangkan ulama ini, kematian mereka tidak mengejutkan mereka, kerana mereka pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka penuh kesediaan. Yang akan terkejut siapa? Kita yang masih hidup. Bahkan kita ini pun, kalau kita mati, kita sendiri yang mati, kita lebih terkejut berbanding dengan orang yang masih hidup, kerana kita tak pernah bersedia untuk mati. Kita tidak pernah bersedia untuk kematian kita. Jadi bila mati saja, mati kita dalam keadaan yang terkejut, dan kita lebih terkejut dengan kematian kita. Bahasanya apa? Kita lebih cempaka. Mati dah ke aku ni? Mati dah ke aku ni? Kita sendiri berasa, banyak lagi ni kerja aku tak siap ni, gitu. Tetapi para ulama telah mempersiapkan, walaupun pada pandangan kita kehadiran para ulama, seperti kita kata kehadiran Syekh Ahmad Fahmi ini sangat-sangat kita perlukan, tetapi beliau hakikatnya telah mencurahkan hampir sepanjang kehidupan beliau untuk agama, untuk ilmu, untuk masyarakat, dan pastinya sampai masa beliau menginginkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketenangan. Demikian Imam Al-Ghazali mendapat anugerah bagaimana beliau kembali kepada Allah dengan penuh kesediaan, penuh pengharapan agar pemergian dan kembalinya kepada Allah diampuni dan diterima segala permohonan taubat oleh tokoh-tokoh seperti ini. Semoga Allah mencucuri beliau dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah memberi keberkatan kepada kita dengan ilmu yang telah beliau tinggalkan. Sangat besar jasa para ulama ini. Bayangkan tuan-tuan, Imam Al-Ghazali meninggal pada tahun 505 Hijrah. Kita sekarang berada pada tahun 1443 Hijrah. Lebih ataupun hampir 900 tahun yang lalu, Imam Al-Ghazali telah pun pergi meninggalkan kita. Tetapi nama beliau masih lagi disebut. Nama beliau masih lagi disebut. Agak-agak kita, kalau kematian kita, jangankan orang lain, anak kita sendiri pun lama mana mereka nak ulang-ulang sebut, nak cerita pasal Tok Wan mereka, nak cerita pasal Tok mereka, cerita dekat dekat anak tu nak sambung pula cerita pasal Tok Wan mereka dekat cucu tu pula nak sambung cerita pasal Tok Wan mereka dekat cicit tu pula nak sambung cerita pi kat piut, pi kat apa, tak tahu. Wallahu a'lam bagaimana ataupun sampai bila nama kita itu akan disebut-sebut, berbanding dengan para ulama yang kematian mereka sejak 900 tahun yang lalu pun, tetapi nama mereka masih lagi disebut oleh kita semua di sini. Baik, insya-Allah pada perkongsian kita yang akan datang, kita akan baca pula tentang sejarah hidup Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, yang meninggal sekitar 200 tahun yang lalu, yang merupakan penterjemah asal kepada kitab ini, penterjemah asal kepada kitab ini.
Penting tuan-tuan bila kita membaca satu-satu kitab ini ialah untuk kita menghadam dari awal, baca mukadimah dia, kita boleh nampak apa tujuan kitab ini ditulis, apa tujuan kitab-kitab itu dikarang oleh para ulama ataupun oleh penulisnya sendiri, supaya kita faham lenggok dia nak bawa kita ke mana. Dia nak bawa kita ke mana. Jadi tuan-tuan, InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur, kita akan jumpa lagi dalam pertemuan kita yang akan datang dengan kita terus pegang kepada kitab ini, kepada buku ini, sehinggalah dapat kita menamatkan pembacaan kita pada fasal yang ke-12 nantinya, insya-Allah. Mudah-mudahan segala yang terkandung dalam syama'il Rasulullah SAW ini akan menjadi suatu kebaikan yang cukup besar kepada kita, dapat kita memahami segala apa yang menjadi kegemaran dalam kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tidak buat. Itu semua akan kita hadamkan di dalam kitab ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang rasa nak memiliki juga buku ini, ya, simpan kitab ni tuan-tuan, insya-Allah ada manfaat dia. Lapang-lapang kita buka dan kita baca. Kita baca. Dunia buku di Malaysia ni sebenarnya masih terlalu kecil. Masih terlalu kecil. Walaupun hari ini hakikatnya pembacaan orang itu banyak melalui digital, tetapi yang penting baca. Yang penting ada masa yang kita perlu baca. Mengambil ruang untuk kita duduk santai-santai, sambil-sambil kita minum, ambil ruang dan kita membaca. Daripada kita banyak menghabiskan masa dengan perkara-perkara lain, mungkin ada faedah, tetapi susun juga masa kita itu untuk kita membaca. Membaca akan membawa kita untuk kita pergi lebih jauh, kita mencari dan kita menimba pengalaman orang-orang lain. Apa yang dikarang, apa yang ditulis itu adalah berdasarkan pengalaman, dan pastinya pengalaman itu ada manfaat kepada kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya kira cukup sekadar ini dulu kongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Apa yang baik itu datang dari Allah, apa yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah teruskan berdoa, mudah-mudahan Allah sentiasa bersama dengan kita, insya-Allah. Kita patuh kepada segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allah juga akan sentiasa memelihara kita. Wallahu alam. Terima kasih banyak semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.